السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على siapa yang berkata-kata yang khotib di tengah khutbah kesesial kepada jemaah. Sebab itu tidak sempurnalah jemaah. Oleh itu benar ambil ibadah pengajaran kepada khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. InsyaAllah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
بيده الأجر والثواب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عالي القدر ورفيع الجناب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الحشر والحساب. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Lalu mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau wahai Tuhan hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan yang akan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan kamu. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan akan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta sentiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi untuk mengurus, mentadbir dan memakmurkan bumi amanahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan manusia kekuasaan untuk mentadbir dan memerintah, baik di daratan maupun di lautan. Dia jugalah mengurniakan manusia dengan akal fikiran dan memuliakan mereka dengan ilmu pengetahuan agar manusia mampu mengenal nikmat-nikmat Tuhan lalu tunduk sujud bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala jugalah yang menciptakan matahari, bulan serta bintang. Semuanya bergerak dan berputar di atas paksi dan juga orbitnya. Taat dan patuh mengikut perintahnya. Allah Subhanahu wa taala jugalah yang menurunkan hujan daripada langit. Lalu tanam-tanaman tumbuh sehinggalah menjadi kebun-kebun, sawah-sawah dan ladang-ladang yang sangat subur. Semuanya tiada lain adalah untuk kebaikan dan juga manfaat kepada manusia. Maha suci Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya, dan janganlah sesekali engkar dan kufur kepadanya. Sebaliknya, pintalah kelebihan daripada kurniaannya dengan memperbanyakkan ketaatan dan berbakti untuk mencapai keredaannya. Sesungguhnya nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala jika hendak dihitung tidak akan terkiralah banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hakikatnya manusia yang diutuskan sebagai khalifah di bumi ini
rupa-rupanya dipenuhi dengan perkara kekufuran, kezaliman, bunuh-membunuh, rompak dan samun, tindas menindas, yang kuat menzalimi yang lemah, si miskin menjadi mangsa kepada si kaya, dan orang-orang jahat bermaharaja lela dan bebas melakukan onar dan kerosakan. Justru di tengah-tengah kemelutan kegawatan itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul. Seorang demi seorang berjuang dengan suara yang begitu lantang, suara keadilan dan kebenaran. Mereka menyebarkan dakwah dan risalah di atas muka bumi ini, semarak dengan cahaya Islam dan sinar hidayahnya. Para rasul berjuang membawa panji agama yang menyuburkan keadilan dan persamaan di antara sesama manusia, sama ada individu atau kumpulan, tanpa mengira perbezaan warna kulit ataupun bangsa. Bahkan seseorang itu tidak memiliki sebarang kelebihan berbanding yang lain, melainkan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling tinggi nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita diseru supaya berpegang teguh dengan agama Allah. Ia merupakan tali yang mampu mempertautkan kita untuk menjadi satu. Hanya dengan bersatu melalui perantaraan agama Allah Subhanahu wa taala sahajalah kita akan menikmati betapa indahnya akan nikmat persaudaraan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Maksudnya, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika mana dahulu kamu bermusuh-musuh semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan antara hati kamu sehinggalah kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kebanyakan manusia telah pun mengetahui peranan agama Islam, intipatinya yang luas menjadi pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Mereka mengetahui bagaimana agama mengajak manusia agar berakhlak baik, berbudi pekerti mulia, dan membina tamadun serta peradaban yang tinggi. Peraturan agama Islam dapat dipakai oleh pemerintah dan rakyat, pembesar ataupun orang bawahan, majikan dan anak buah. Semuanya mempunyai peraturan yang sama. Tidak ada pilih kasih dan beza-membeza. Yang muda mestilah menghormati yang tua, yang besar menyayangi orang-orang yang kecil, yang memimpin melaksanakan tanggungjawab kepada yang dipimpin, yang diperintah melaksanakan arahan daripada ulil amrinya. Maka kesannya dalam tempoh setengah abad, umat Islam telah berjaya memerintah di timur dan juga di barat. Ia berterusan sehinggalah timbul perselisihan dan permusuhan sesama umat Islam yang merosakkan. Dulunya gah kuat, kini semakin pudar lemah. Dulunya menguasai 2/3 dunia, kini menjadi kumpulan-kumpulan kecil yang tidak berkuasa. Dulunya merupakan umat yang satu padu. Sayangnya, ianya telah bertukar menjadi umat yang mundur dan juga berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan menerusi daripada firman-Nya, "Innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu." Maksudnya bahawasanya
Orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dengan perselisihan yang berdasarkan kepada hawa nafsu, dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian ia akan menerangkan kepada mereka pada hari kiamat kelak apa yang telah mereka lakukan, lalu Allah membalasnya. Jelas daripada mafhum ayat tersebut ancaman kepada mereka yang tidak mahu bersatu dan bersaudara, bahkan suka berpuak-puak, pasti akan menatijahkan perpecahan dan kehancuran sesama Islam. Mereka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak dengan balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar ingin menegaskan atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, tadbirlah, makmurkanlah dengan penuh rasa tanggungjawab, berkhidmat kepadanya, bekerja dan berusaha untuk mengurus dan memanfaatkan dengan sebaik yang mungkin, di samping tunduk dan taat kepada Allah serta sentiasa bersyukur di atas anugerah nikmatnya. Agama Islam membawa kebaikan yang amat banyak, dan perkara paling penting yang dibawa ialah tauhid dan ittihad, yang berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan suruhan agar bersatu padu. Ini adalah simbolik yang menunjukkan bahawa Tuhan yang disembah itu adalah satu, dan cara beribadat kepadanya juga satu, undang-undangnya satu, kiblatnya untuk seluruh umat juga satu, dan sudah pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu juga datangnya bersama-sama dengan orang-orang yang bersatu atas dasar agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardha yarithuha ibadiyas salihun. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Lauh Mahfuz bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa jim wa an'am wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibad wa asrafi ubbadik was'alil ardi wal ajam wa imam طيبة الحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة
إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه، وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairaz zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.